Ada sahabat saya, dia kata, "Ustaz, saya on the way balik daripada rumah keluar pejabat, saya akan buka dekat handphone saya, tanyalah Ustaz secara online kan, dia tengok." Jadi dunia teknologi hari ini memungkinkan kita belajar di mana saja kita berada, apa saja situasi. Tapi janganlah asyik tengok saya je dekat handphone tu, nak Luqman je kan. Tengoklah jalan raya kan. Dari bahaya. Baik, terima kasih kepada puan yang bertanya. Apakah peringatan-peringatan? Betul, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri peringatan kepada kaum Quraisy, mereka sentiasa ingkar. Dia beginilah dari Luqman. Sosok Nabi Muhammad ni dari awal tu mereka kata Nabi Muhammad ni insan yang baik, seorang amin, seorang yang hebat, pemuda yang dipercayai, dan kalau bercakap dia bercakap benar. Semua itu Arab Quraisy mula-mula dah terima dah. Tapi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, nah mula bertukar. Engkau pendusta, engkau ni tukang sihir. Cumanya satu benda yang tak perasan tak? Kaum Quraisy ataupun kafir Quraisy ni sampai hari ini mereka tak sepakat nak tuduh Nabi Muhammad ni apa sebenarnya. Nak tuduh apa? Nipu. Kejap menipu, kejap tukang sihir, kejap tak. Mana satu ni? Cakaplah betul-betul. Jangan duk asyik tukar, kejap tukang sihir, kejap tukang tilik, kejap tukang pak nujum. Mana satu Muhammad ni? Kalau betul nak buat tuduhan, mana satu tuduhan kamu? Jadi maksudnya kalau bila pelbagai tuduhan, kalian sendiri tidak confirm. Betul tak? Yakin yang mana satu? Tak, mana satu? Kejap. Jadi mestilah konsisten. Itu pun sudah menggambarkan bahawa tuduhan itu tidak ada asas. Mana satu kalau masuk mahkamah ni, Han nak kata dia ni menipu ke merompak? Mana satu? Apa dalil, apa bukti? Bagi tahulah kan. Tak ada, dia ni memang merompak. Kejap lagi, yang Arif, yang ni sebenarnya dia mencuri. Tak, yang Arif ni menipu. Mana satu? Sabit tak kes? Tak sabit, kena buang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh pelbagai tuduhan yang tidak berasas. Maka peringatan demi peringatan telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan lihat menjadi umat Nabi Muhammad ini dia ada kelebihan yang luar biasa tau. Sebab itu pelbagai keengkaran dan juga pelbagai jawapan yang menyakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dilontarkan oleh penduduk Mekah, kafir Quraisy. Nabi pergi kota Taif, apa yang berlaku? Betul tak? Dengan peristiwa kota Taif itu sudah cukup Allah musnahkan umat ini. It's enough. It's enough. Diherdik, dibaling dengan batu, luka kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu sudah cukup untuk memusnahkan kaum itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak buat begitu. Sebab Nabi Muhammad kata Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, beri petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan dalam ayat Al-Quran, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan musnahkan mana-mana kaum setelah Nabi Muhammad diutus, kerana Nabi Muhammad ada di kalangan mereka. Ulama sebut wa ma kana Allah mu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka. Dia kata ma di situ nafyu sya'n. Dalam bahasa Arab nafyu sya'n, maksudnya mustahil dalam mana-mana zaman Nabi Muhammad tak ada. Sentiasa ada. Sentiasa ada. Umat dia azan, Muhammad Rasulullah, Al-Quran, orang berselawat, sentiasa ada. Selagi mana ada, selagi itu dia panggil nafyu sya'n. Kalau semua itu dah tak ada, maka akan adalah azab Allah. Jadi mustahil. Jadi Tuhan nak beritahu nafyu sya'n. Baik. Jadi peringatan demi peringatan disampaikan. Sebab itu saya sebut tadi bahawa melalui inna haula ila yaqulun, mereka mengatakan, mereka mendakwa macam-macam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi mereka selalu sangat bercakap benda-benda yang pelik ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam ayat ini secara spesifik mereka mengatakan bahawa mati ini habis. Kehidupan ini kita enjoy habis-habis, mati habislah. Tak ada lagi dah kehidupan selepas itu. Nabi Muhammad kata tidak. Mana adil? Berapa ramai yang mencuri atas dunia tak kena tangkap lagi? Berapa ramai yang menipu atas dunia tak kena hukum lagi? Berapa ramai yang ambil harta orang tanpa hak belum didakwa lagi? Berapa ramai yang buat kezaliman, kemusnahan belum dibicarakan lagi? Betul tak? Habis takkan habis gitu je. Tidak adil lah.
Tidak adil bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bangkitkan balik, yang buat baik akan dapat kebaikan, yang buat jahat akan dapat pembalasan. Sebab itu katakan, saya ambil contoh. Katakan seseorang itu berzina. Sabit dalam mahkamah syariah ada 4 orang saksi dan sebagainya, semua cukup, dia di rotan. Kalau dia muhsin, dia ghair muhsin, kalau dia belum berkahwin lagi, dia di rotan. Kalau dia sudah kahwin, dia direjam. Contoh contoh. Selepas dia melalui hukuman tersebut, dekat akhirat dia tak dihukum dah. Dia lepas lah. Dia lepas lah. Betul tak? Tapi kalau ada orang buat tak dihukum, Allah Allah. Kalau tak ada pengadilan di dunia, macam mana? Betul tak? So tidak menjadi suatu yang wajar dalam hikmah ilmu Allah, kekuasaan Allah, dalam sistem keadilan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersalah pasti akan dapat balasan. Tidak di dunia, di akhirat. Jadi sebab itu peringatan-peringatan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kadang-kadang orang rasa rimas. Betul dai. Kalau kau ada orang kita nasihat dia rasa rimas. Betul. Sudahlah kau sikit-sikit Pasal tazkirah, panas. sikit-sikit kubur, sikit-sikit akhirat. Sudahlah kubur masing-masing. Alasan. Kami biasa kita dengan kubur masing-masing. Saya kata sebab kubur masing-masing lah bagi tahu. Kalau kubur sekali dengan Dai Luqman dengan Farid Rawi senang. Dengan imam kampung kita kan. Tok imam ke dengan tok mufti sekali kan. Kot kalau dia tak boleh jawab, Ustaz nak jawab apa ni? Malaikat tanya tak jawab, nak jawab apa ni? Boleh tolong. Sebab so masing-masing lah kita bagi tahu, siap-siap supaya kita buat persiapan. Kita tak maulah sampai terlewat. Kita semua masih ada peluang, masih ada masa untuk perbaiki keadaan. Jadi sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelbagai mukjizat, pelbagai bukti datangkan supaya mereka yakin Nabi Muhammad ni bukan manusia biasa. Nabi Muhammad ni bukan seorang insan yang macam orang kampung biasa-biasa, tapi Nabi Muhammad insan yang hebat, ada hubungan baik. Dia insan yang luar biasa. Sebab itu pelbagai mukjizat datangkan untuk percayalah apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. InsyaAllah. Jadi